Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada bahagian dari Islam bagi mereka yang tidak menunaikan solat dan tiada solat nafil. Diriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada bahagian dalam Islam bagi seorang yang tidak mendirikan solat. Kedudukan dalam Islam adalah seumpama kedudukan kepala pada badan. Bazau dan Hakim. Diriwayatkan daripada hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada bahagian dalam Islam bagi mereka yang tidak menunaikan solat, tidak solat tanpa wudu. Diriwayatkan daripada hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada bahagian dalam Islam bagi seorang yang tidak mendirikan solat. Kedudukan dalam solat dalam Islam adalah seumpama kedudukan kepala pada badan. Bazau dan Hakim. Terangan, orang yang meninggal solat tetapi mengaku sebagai seorang Islam dan berdakwa sungguh-sungguh bahawa diri mereka sebagai pembela Islam serta sentiasa bermimpi untuk mendapat kejayaan sebagaimana yang telah dicapai oleh salafus salih. Mereka hendaklah merenung sabda Rasulullah SAW tersebut dan juga mendidiki keadaan salafus salih kita yang begitu kuat berpegang teguh dengan agama. Barulah mereka akan mengetahui sebab dunia jatuh di bawah tapak kaki para sahabat dan salafus salih. Satu ketika itu hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengalami sakit mata. Orang ramai berkata kepadanya bahawa penyakit itu boleh dirawati, tetapi beliau terpaksa meninggalkan solat untuk beberapa hari. Beliau berkata, ini tidak mungkin. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang yang tidak mendirikan solat pasti akan menemui Allah SWT dalam keadaan Allah SWT membukainya. Dalam riwayat yang lain, orang ramai berkata kepada beliau, Tuhan terpaksa sujud di atas bangku kayu selama 5 hari. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak akan menyesolah dengan cara sedemikian itu. Walaupun satu rakaat, mereka sanggup bersabar walaupun mereka buta sepanjang umur daripada mendirikan solat. Pada akhir hayat hadrat Umar radhiyallahu anhu, beliau sering pingsan kerana darah sentiasa mengalir di badannya akibat beliau ditikam dengan pisau. Dalam keadaan demikian, beliau telah meninggal dunia. Namun pada hari-hari beliau mengalami kesakitan itu. Bila tiba waktu solat, beliau akan diingatkan supaya mengerjakan solat dalam keadaan kesakitan yang sebegitu pun beliau menegakkan solat dan berkata, benar tidak ada bahagian Islam bagi seorang yang meninggal solat. Kita pada zaman ini beranggapan bahawa adalah baik sekiranya pesakit tidak disuruh menegakkan solat agar mereka memperoleh kelihatan yang cukup. Sebaliknya para sahabat mengangkat keprihatinan terhadap pesakit adalah dengan tidak menangguhkan sembarang ibadat selagi mereka berupayaan. Pada suatu ketika ada Ali radhiyallahu anhu meminta seorang hamba daripada Rasulullah SAW untuk membantu kerjanya. Rasulullah SAW bersabda, ini ada 3 orang hamba, ambillah mana-mana yang kamu suka. Sahut Hazrat Ali radhiyallahu anhu, Tuhan pilihkanlah untukku. Rasulullah SAW bersabda, ambillah yang ini. Ia seorang menjaga solat tetapi jangan memukulnya. Kami dilarang memukul seorang yang taat menjaga solat. Keadaan yang sama juga berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Hadrat Abdul Haytham radhiyallahu anhu. Ketika beliau minta seorang hamba daripada Rasulullah SAW, sebaliknya kita menyindir pekerja kita yang menjaga solat dan akibat kejahilan kita. Kita menganggap bahawa pekerja yang bersolat akan membawa kerugian. Satu ketika Hadrat Sufyan Thawri rahmatullahi alaih telah mengalami suatu keadaan sehingga beliau mengurungkan diri dalam rumahnya selama 7 hari tanpa tidur, makan dan minum. Setelah beritahu kepada gurunya mengenai hal keadaan, gurunya menunaikan solat pada waktunya. Keadaan gurunya bertanya, adakah Sufyan menjaga waktu-waktu solatnya, yakni menunaikan solat pada waktunya? Beliau beritahu bahawa Hadrat Sufyan menjaga solat yang tepat pada waktunya. Lalu gurunya berkata, alhamdulillazi lam yaj'al lisyaitani alaihi sabila. Segala puji bagi Allah yang tidak membenarkan syaitan menguasai. InsyaAllah. InsyaAllah. Rasulullah. Amin. Subhanallah.